Assalamualaikum, bertemu lagi kita dalam rancangan Wanita Hari Ini, esok, lusa, tulat dan hari seterusnya. Okey, hari ini kita nak interview seorang usahawan kampung yang menjual acai ikan masin. Jom kita saksikan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Umi. Saya berasal daripada Tangkak Johor dan saya adalah seorang penjual acai ikan masin online. Idea nak jual acai ikan masin ni sebenarnya tercetus daripada tahun lepas. Waktu tu PKP, saya tak bekerja dan saya fikir macam nak jual makanan online tapi tak tahu nak jual apa. So fikir, saya came out dengan idea untuk jual acai ikan masin. Kita jual acai ikan masin ni sebab satu, senang dia teringin nak keluar Wanita Hari Ini esok dan selamanya. Ya, ni kita panggil dia datang ke WHI. Kita nak persilakan Umi Nur Ashikin atau lebih mesra sebagai Ikin. Apa khabar Ikin? Baik, Alhamdulillah. Kenapa berdebah? Nervous tapi teringin nak keluar WHI kan? Sebenarnya itu main-main je untuk konten je. Tapi tak sangka pula. Inilah yang sesuai dengan topik kita hari ini. Main-main ataupun daripada suka-suka tu akhirnya dah jadi satu punca rezeki. Dan Alhamdulillah hari ini berpeluang untuk keluar Wanita Hari Ini. Happy tak? Happy jugalah. Happy jugalah. Okey, Ikin. Sebenarnya ini Ikin dah siap masak pun nak cari ikan masin ni kan. Ikin, ini yang kita nak katakan kepada penonton-penonton kita. Kadang-kadang kita tak sangka tahu apa yang kita lakukan itu juga sebenarnya boleh memberi satu perkara yang positif ataupun impact yang besar dalam kehidupan kita. Jadi macam Ikin sendiri, macam mana tercetusnya idea nak buat video parodi keluar WHI tu? Teringin ke macam mana? Ke memang peminat setia WHI? Tak, sebenarnya video parody tu saya ada macam collab lah dengan MC-MC untuk promote diorang punya jaringan internet kan. So saya fikir macam saya tak ada idea. Tiba-tiba datang idea, why not saya buat macam saya masuk WHI. Sambil-sambil tu saya promote lah, saya buat bisnes ni melalui online apa semua kan. Macam itulah. Okey, tapi terima kasihlah kerana pilih Wanita Hari Ini dijadikan parody tu. Maknanya tengoklah Wanita Hari Ini tu kan. Tengok. Kita kongsikan juga daripada inspirasi dan juga idea lah bagaimana tercetusnya idea untuk buat acai ikan masin ni. Sebab kalau kita cakap tentang masakan-masakan yang tradisi macam ni, jarang anak-anak muda nak buat benda-benda macam ni kan. Tapi adakah ini juga sebenarnya suka-suka tengok mak masak, nenek masak, lepas tu jadi perniagaan? Sebenarnya acai ikan masin ni saya tak pernah makan pun. Serius lah? Jujur je jawapan dik? Jujur. Saya masa tu PKP kan, saya tak ada kerja. Lepas tu saya nak jual something, tapi saya tak nak jual yang biasa orang buat. Saya nak jual sambal macam sambal lado, apa semua tu kan dah ramai orang jual kan. So saya Google, saya jumpa resepi ni, saya try masak sekali. And then saya bagi mak saya makan, mak saya cakap sedap, boleh jual. Dan saya try jual lah. Sebab saya tengok video awak yang viral ni pun ada saing-saing lah juga Otam dengan Nizam. Kira macam confident, berani. Itu yang kita nakkan. Tapi kawan saya memang lagi berani. Dia nak mencuba sesuatu yang baharu hari ini. Silakan Sugita Chandran. Awak nak cuba apa tu? Kalau awak ada penjual ikan masin, saya ada orang yang suka conteng kasut. Katanya conteng, tapi apa yang dia conteng ni sangat-sangat cantik. Nasib baik Sugita yang buka kasut tu. Kalau saya yang buka kasut saya, penonton, tahulah ketinggian sebenar saya. Okey, ni dia kasut yang dihasilkan oleh Afzal Nizam ataupun Zam yang bersama kita. Wow, cantik, matching dengan baju saya. Outfit saya dah jadi very, orang kata, chic lah ya. Okey, kita bersama dengan Zam. Zam, awak punya Instagram handle namanya Conteng Kasut, tapi ni bukan macam conteng kasut ni. Sangat-sangat cantik. Okey, jadi Zam bermula 7 tahun yang lepas. Jadi memang hobi awak suka melukis ke macam mana ni Zam? Yalah, memang sebelum ni masa saya daripada sekolah pun memang suka minat melukis. Saya memang suka lukis gambar. Lepas tu bila dah habis tu masa saya bekerja tu saya ingin cari rezeki lebih dan saya ada bakat melukis. Jadi saya terfikir untuk melukis tapi bukan di atas kanvas lah. Sebab lukisan atas kanvas tu kalau untuk cari pembeli tu mungkin harga dia agak macam yalah lukisan kat kanvas. So saya fikirkan lukisan yang boleh dibeli oleh orang yang boleh dipakai dan dalam harga yang mampu milik. So saya terfikir untuk melukis di atas kasut lah. So jadinya terhasillah conteng kasut. Wow, cantiknya. Jadi daripada hobi awak dah jadikannya rezeki dan awak juga ada pekerjaan lain. Ya, betul. Okey, Fiza, sebab saya tanya dia ni sebab tadi saya pergi Instagram dia. Saya tanya dia kenapa awak tak aktif sangat kat Instagram awak. Dia kata sebab dia ada lagi satu pekerjaan. Wow, inilah betul dia kata hobi suka-suka akhirnya jadi rezeki. Ini kita nak tanya jugalah kepada Otam dan juga Nizam kan. Dia duduk kat situ kan. Sebab kalau kita tengok pemalu. Kalau kita tengok karakter yang dibawakan oleh Otam dan juga Nizam dalam Instagram, nampak macam seorang yang macam berani, banyak bercakap dan sebagainya. Bila berjumpa depan-depan ni nampak Nizam ni macam pemalu. Betul ke Otam? Malu apa? Dia belum keluar lagi. Cuba je dah keluar. Itu nampak dia punya malu ke tak malu. Kalau saya tak malu kan nanti takut
Salah bual. Salah bual ya. Lain kat tengah ni. Kang jadi porak peranda pula set ni kan. Okey, kita nak tanya kepada Nizam dengan Otam sebab kita nak buat konten. Macam kita di TV pun hari-hari kita memikirkan apa idea dan juga konten yang nak dikongsikan kepada penonton. Macam Nizam dengan Otam juga, satu hari kan kadang kena ada 2-3 konten. Jadi idea tu macam mana anda dapat? Okey, sekarang ni kalau kita imbas balik pada zaman 2015 hingga ke 17 macam tu, zaman Dak Smash memang sangat, orang kata sangat meletup-letup lah. Tapi bila mana zaman tu dah beransur hilang, kita mencari konten-konten yang lain. Macam Otam memang popular dengan budak-budak rongak, Kak Mena, Family Otam. Macam Nizam pun sama, Cik Ju Gucci nama angkau. Gucci mak saya. Mak dia minat Gucci. Cik Ju sekarang dah pandai buat review juga Dah. Kena bayar sikit lah. Hai Cik Ju. Jadinya konten-konten tu kita buat konten macam konten yang live kita. Live di sekeliling kita. Macam Otam memang dikelilingi oleh makcik-makcik bawang. Orang kata makcik bawang lah. Tapi tidaklah makcik Kak Kia Bilal tu makcik bawang. Tak ada. Dia bersahaja. Macam Otam pun dapat adapt dia punya cara percakapan tu semua pun daripada mak Otam, daripada saudara mara Otam semua. Okey, kalau kita ikut dan kita ikuti perkembangan mereka ni, apa yang Otam dan juga Nizam bawakan adalah kehidupan sebenar masyarakat yang dikongsikan. Tapi dalam kita bergurau senda, dalam kita orang kata nampak macam bergurau-bergurau kasar dan sebagainya, tetapi pasti ada mesej yang nak dibawakan. Kenapa tetap nak bawa mesej positif tu? Kenapa penting? Kalau kita nak buat konten, kena ada mesej positif tu. Okey, sebab kalau nak ikutkan kata mesej orang sekarang ni, Kak, memang orang ramai buat konten yang tak apa-apa. Macam kita ialah orang kata nak buat konten tu mesti ada benda something yang orang boleh dapat ikutlah. Macam kita suka bawa benda macam kekeluargaan, kerapatan kita dengan family macam mana. Sebab sekarang ni mungkin kita tak tahu side orang lain dia sedang berpecah belah dengan family dia. Dia tengok family kita teringat dulu-dulu. So mungkin dari situ dia dapat turunkan ego dia untuk meminta maaf dengan family dia. Kita tak tahu kan. Jadinya benda-benda macam tu boleh jadi satu inspirasi lah pada mereka yang kat luar sana. Dia macam contoh macam saya buat video dengan Cik Ju. Secara tak langsung ada orang mesej, Nizam, saya suka tengok video Nizam dengan Cik Ju tu. Saya teringat arwah mak saya. Saya rindukan arwah mak saya. Boleh tak nak jadikan Cik Ju tu mak angkat? Aku cakap anak dah berdiri, angkat jadikan anak angkat. Dia nak cakap nak jadi menantu, mungkin dia segan. Dia segan. Dan kalau kita lihat hari ini kan Fiza, dalam zaman yang orang guna Instagram, TikTok dan segala, semuanya boleh jadi konten. Kalau benda tu macam tak ada konten pun, dia boleh jadi konten. Jadi kalau Ikin ni, bila nak jadi peniaga juga, perlukan konten. Sekarang ni marketing segalanya dibuat melalui media sosial. Kan orang kata free marketing tool. Jadi kalau Ikin, macam mana Ikin gunakan media sosial tu untuk menaikkan lagi orang kata perniagaan tu? Fiza Sabjah pun pandai buat konten. Kacau yang tak buka api ni. Boleh. Saya buat TikTok ni sebenarnya saya nak menjual acar ni je. Tapi saya tak nak terlalu hard selling. Saya nak tarik audience dulu tengok saya punya akaun. Dan daripada situ nanti dia orang akan saya stop saya punya akaun. Dia orang akan tahu saya jual ni cari ikan masin. Daripada situ dia orang akan belilah. Jadi konten dalam masa yang sama untuk mencari rezeki. Ini orang kata kreativiti ataupun idea yang ditunjukkan. Kalau macam Afzan Nizam sendiri kan, macam tadi Sugi dah stok dah kan. Nampak tadi maknanya dia minat tu. Lepas ni ramai lagi followers yang akan follow Instagram tu. Bagaimana sebenarnya daripada idea ni? Kalau kita lihat ni, ini bukan conteng biasa-biasa. Ini memang luar biasa. Kan? Ini dak-dak je boleh buat video macam ni. Jadi, adakah ini sebenarnya memang cara untuk release stress ke? Ataupun sebenarnya memang cara untuk memberi inspirasi juga kepada orang lain bahawa ada setengah orang kata, conteng-conteng tu tak ada bawa manfaat. Tapi sebenarnya conteng-conteng ini kalau kita letak di jalan yang betul, boleh menambah pendapatan, boleh mengurangkan tekanan dan macam-macam benda positif yang kita boleh dapat. Ya, betul. Kalau nak diikutkan, melukis ni pun adalah salah satu untuk kita hilangkan ataupun kurangkan stres kan. Dan dalam masa yang sama saya ambil peluang yang saya ada dan bakat yang saya ada supaya bakat dan peluang yang saya ada tu bukan semata-mata untuk hobi saja. Dalam masa yang sama saya boleh meneruskan hobi saya. Lepas tu dalam masa yang sama juga boleh menjana pendapatan. Sambil-sambil awak bercakap berkaitan dengan hobi awak, saya sempat lihat harimau yang awak lukis pada kasut itu. Berapa lama awak ambil untuk habiskan? Cantik sangat. Mata harimau tu, wow, dia punya detail tu sangat terperinci. Berapa lama tu Zam awak ambil? Kalau macam ni saya ambil dalam masa 2 jam ke 3 jam. 2 jam ke 3 jam? Awak ni, wow, ini awak
Simon tu saya fail. Awak kena tukar nama Instagram awak. Bukan conteng kasut dah sekarang ni tau. Something else awak kena fikirkan. Okey, kalau anda berdua suka selain daripada buat orang kata konten untuk social media, apa lagi hobi anda berdua yang mungkin penonton tak pernah tahu? Followers anda tak pernah tahu. Hobi. Ada ke? Hobi. Jangan hobi, cakap okey. suka melukis. Something else. Sampai lah. Macam Nizam, kita memang tahu dia memang seorang yang aktif, suka jaga kesihatan. Nampak dia jogging. Tu pasal macam Utam ni macam tembam sikit tak jaga kesihatan. Jaga kesihatan semua Okey, macam Nizam dia suka berjalan, suka berjoging. Macam Utam pula, Utam suka tengok movie. Itu je lah. Tu selalu bangun lambat tu. Tidur lewat. Orang kata rahsia adik-beradik jangan cerita kat TV. Tetapi tengok movie pun, walaupun secara hobi kita saja chill-chill kan, boleh dapat inspirasi untuk betul. Daripada situlah kita dapat cari. Macam Nizam, dia suka cari konten dia dari masa dia berjalan. Saya berjoging tu, saya tengok hijau-hijau, saya rasa tenang. Lepas tu time tu lah saya dapat idea-idea tu untuk buat video. Apa saya nak buat lepas ni, apa lagi saya nak buat. Time tu lah saya jogging tu. Tapi nak tanya juga, orang tengok video yang dah siap tau, yang dekat Instagram. Sama juga macam penonton tengok dekat TV. Dia tengok apa yang kita kongsikan ni, yang kita dah pergi keluar assignment, kita dah edit, dah buat skrip. Sama juga dengan proses ni antara yang dilakukan oleh Nizam dengan Utam. Kalau macam Nizam sendiri, berapa lama masa yang Nizam ambil untuk daripada idea, kemudian rakaman, kemudian nak keluarkan dekat social media tu? Okey, macam video kita, macam Nizam tak, benda tu tak rancang. Kita datang spontan je. Kalau benda dirancang selalu Nizam sejenis last minute. Punya kerja baru siap. Kalau dia dirancang dia tak jadi. Jadi bila time tempat shoot tu buat video, time tu dapat idea. Lepas tu Nizam ada tim yang untuk edit. Jadi dalam paling lambat pun paling seminggu lah video siap. Macam tu. Utam selalu kadang-kadang join. Kawan baik ni daripada sekolah. Itulah kawan baik. Ini juga satu benda positif yang kita nak kongsikan kepada penonton-penonton kita kan. Bagaimana daripada hobi, keakraban antara sahabat dan juga kekeluargaan. Dan kalau kita tengok video ni macam mana kakak ni. Ni dah onya. Boleh pakai kahwin, pengantin baru. Pengantin baru yang buat kuih tapi anda berdua kacau. Buat kuih. Dia nak hantar pada tunang dia masa tu. Lepas tu kita orang kacau lah dia. Kacau lah dia. Tu yang kita orang macam-macam. Masa tu tak silap masa pesta gawai ke Kak Matam macam itulah. Itu yang kita buat tarian Iban. Sebab Utam ni sejenis suka memperkenalkan pada Nizam tarian-tarian kebudayaan yang ada dekat Malaysia ni. Kadang-kadang dia tak tahu. So kita kenalkan, kita naikkan tarian-tarian yang orang Malaysia yang tak tahu. Kadang-kadang ialah komuniti-komuniti yang kecil ni orang tak tahu. So kita sebagai Instafamous ataupun sebagai influencer yang orang kenal, itu adalah salah satu cabang untuk kita memperkenalkan budaya Malaysia pada orang Malaysia. Kalau kita dengar apa yang dikongsikan oleh Utam dan juga Nizam ni, kita tak sangka karakter yang kita lihat mereka di social media, tapi mereka sebenarnya ada visi yang ingin disampaikan, tanggungjawab yang ingin diteruskan. Tapi kita nak tanya banyak lagi jugalah kepada Utam dan juga Nizam. Nak tanya jugalah kepada Shikin. Bila dah buat konten, dah keluar di media sosial, dah mula popular, orang pun mula kenal dan sebagainya. Jadi rasa populariti tu makin meningkat. Rasa macam mana tu kehidupan, ada privacy ke tak ada ke, macam mana tu? Saya sebenarnya pemalu. Sama macam Nizam, pemalu. Kalau saya keluar tu kadang-kadang ada juga orang tegur kan. Ada sekali tu siap ambil gambar dekat Family Mart. Lepas tu dia nak ambil gambar apa, saya okey je lah. Tapi tempat tersorok lah sebab saya segan kan. Pemalu kan? Pemalu. Yelah kadang-kadang orang kita makan pun nak ambil gambar. Jadi jangan tahu, bagi habis makan dulu. Okay. Tapi saya ada permintaan. Boleh tak awak buat opening kat TikTok awak tu? Ya, wanita hari ini, esok dan selamanya. Macam mana tadi tu? Kita duduk dekat depan Kuali. Boleh buat tak? Penonton, Kuali ni kita tak on ya, jangan risau. Silakan. Malu. Tak apa, dah keluar TV dah, Dik. Sebenarnya macam mana? Saya pun dah tak ingat dah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama dengan saya, Shikin. Assalamualaikum semua. Bertemu lagi bersama saya. Ini kamera dia. Yang merah ni. Segan saya. Assalamualaikum semua. Bertemu lagi bersama saya, Umi Shikin, dalam rancangan Wanita Hari Ini. Dulu, kini dan selamanya. Nervous. Tapi jangan nervous. Ini kita panggil audition ya. Siapa yang nak jadi host Gita Channel pun kita buat audition macam ni juga. Jadi jangan risau. Okey, kita nak berehat seketika, tapi sebelum kita nak berehat, kita nak dengarkan alunan violin daripada Amira Syahidah Muhammad Hussein, yang mana ini juga daripada hobi suka-suka menjadi satu punca rezeki. Silakan Amira.